Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke dalam kelas kita, kelas landscape dan nursery. Kita akan meneruskan tajuk perbincangan kita iaitu berkaitan dengan penanaman dan penyelenggaraan tanaman di nursery. So pada minggu lalu kita telah menyelesaikan pembelajaran menanam, menyediakan media dan juga kita belajar cara menanam tumbuhan di dalam bekas tanaman. Kita juga belajar cara menyemai pokok di dalam bekas tanaman. So, cikgu yakin kamu semua telah memahami kaedah. Ada 6 langkah kerja yang perlu difahami dan insyaAllah nanti ke lapangan, cikgu akan tunjuk cara secara fizikalnya macam mana menanam pokok di dalam bekas tanaman iaitu dalam pasu. Okey, so kita pada hari ini kita akan teruskan tajuk kita yang seterusnya iaitu kita ingin melihat aktiviti penyelenggaraan yang perlu you all tahu. Aktiviti penyelenggaraan ini sebenarnya merupakan aktiviti yang biasa dilakukan oleh you all semua, cuma tak perasan. Benda tu telah dilaksanakan. Okey, alright. So sama-sama kita tengok, cikgu share. Okey. Cikgu share sekejap. Okey, so kita tengok kepada tajuk kita hari ini iaitu penyelenggaraan tumbuhan di nursery. Ini yang kita dah sentuh itu hari. Tengok, okey. Okey, so yang pertama kita tengok apakah yang dikatakan dengan menyelenggara bekas tanaman. Kita tengok apa yang dikatakan dengan menyelenggara bekas tanaman. Okey, so menyelenggara tanaman iaitu satu tujuan dia ialah memastikan tanaman hidup subur. Yang ni, okey. Tanaman hidup subur. Okey, tanaman hidup subur, memulihkan tanaman yang tidak sihat, memanjangkan jangka hayat tanaman, menyeimbangkan pertumbuhan tanaman, memelihara keindahan dan kecantikan tanaman. Jadi di sini kita lihat ada 5 sebab, ada 5 sebab tujuan tu. Ada 5. Okey, yang pertama kalau kita tengok dia memastikan tanaman hidup subur, memulihkan tanaman yang tidak sihat. Yang kedua, yang ketiga memanjangkan jangka hayat tanaman, yang keempat menyeimbangkan pertumbuhan tanaman, dan yang kelima memelihara keindahan dan kecantikan tanaman. Itu tujuan mengapa kita kena menyelenggara tanaman. Okey, so kita tengok jenis-jenis penyelenggaraan yang ada sebenarnya. Okey, kita tengok. Okey. Alright. Untuk penyelenggaraan ini terdapat 5 jenis 7 aktiviti penyelenggaraan yang perlu you all tahu. Okey, ada 7 aktiviti penyelenggaraan yang you all perlu tahu. Yang pertama kita mulakan dengan menyiram, itu yang pertama. Yang kedua membaja. Yang ketiga merumpai. Yang keempat memangkas. Yang kelima mengawal perosak dan penyakit. Yang keenam mengawal cahaya. Dan yang ketujuh memasuk. So you all kena ingat kita ada 7 ada 7 aktiviti penyelenggaraan. Cikgu ulang balik ada 7. Yang pertama membaca,
Yang kedua merumpai, yang pertama menyiram, yang kedua membaca, yang ketiga merumpai, yang keempat memangkas, yang kelima mengawal perosak dan penyakit, yang keenam mengawal cahaya, yang ketujuh memasuk semula. Jadi aktiviti-aktiviti ni sebenarnya you ada buat, you ada laksanakan. Cuma kita tak belajar secara formalnya. Oh, rupanya benda ni. Jadi untuk amali ini nanti memudahkan penerapan PBD. Masa menyiram, membaca apa-apa saja yang tujuh nanti kita akan baca, you ambil gambar dan hantar pada cikgu atau video hantar pada cikgu dan cikgu boleh buat penerapan PBD. Okey, ingat tadi kita ada tujuh aktiviti penyelenggaraan. Ya. Okey, kita tengok aktiviti yang pertama, iaitu aktiviti menyiram. Okay, kita tengok aktiviti menyiram. Alright. Apa yang dikatakan dengan menyiram? Menyiram ialah proses membekalkan air. Proses membekalkan air pada tanah untuk keperluan pembesaran tanaman dan dapat meningkatkan kualiti hasil tanaman. So tak nampak lah, no? Clear balik. Okey, kita ubah. Okey. Proses, kita kata proses membekalkan air. Proses yang pertama membekalkan air pada tanah untuk keperluan pembesaran tanaman dan dapat meningkatkan hasil kualiti dan hasil tanaman. Kena siram, tak siram pokok tak boleh hidup. Yang kedua, perlu dilakukan sebaik saja kerja-kerja penanaman selesai. Dah tanam pokok terus kena siram. Kena terus siram. Air siraman hendaklah mengenai tanah sehingga medium itu cukup lembab. Ada orang dia siram daun. Salah. Kita bukan siram daun. Kita bukan nak bagi mandi. Tapi kita nak siram tanah supaya ia jadi lembab. Cara memastikan air yang cukup adalah dengan memastikan air yang disiram ke dalam bekas tanaman keluar daripada lubang saliran dan tiada air bertakung. That's why kita kena pastikan lubang saliran kita, pokok kita, pasu kita tadi ada lubang saliran. Air keluar ikut bawah. Jangan nak buat takung macam waterfall pula. Nanti rosak. Habis pokok. Penyiraman perlu dilakukan 2 kali sehari, iaitu pada awal pagi dan juga lewat petang. Yang ini sebaiknya lah. Jangan kira menyiram 24 jam pula. Sebab tu kalau kita tengok bila musim hujan, hujan tak berhenti, pokok tidak berapa elok. Pokok masih juga memerlukan matahari. Pokok tidak, ada pokok yang langsung tak perlu air banyak. Dia sikit-sikit pun ada yang pokok yang sangat memerlukan air. So kita kena tahu ciri-ciri pokok yang kita tanam. Okay, kalau kita tengok ada dua kesan negatif, ada dua kesan kalau lebih air atau kurang air. Kita tengok dulu yang lebih air. Yang kurang air. Kalau kurang air, daun tumbuhan mula layu. Ni senang kita nampak. Cuba jangan siram pokok 2 hari. Kita nampak daun mula layu dan kekuningan. Warna bunga mula pudar dan tanah mula kering dan keras. Bila tanah dah keras ni, dia dah tak elok. Okey? Itu kalau kurang air. Kalau lebih air, lumut pula. Hijau sekali. Pertumbuhan lumut pada medium pasu tanaman. Terdapat sebahagian pokok berbatang lembut mula reput dan membusuk. Okey. Ini kita kena kenal pokok-pokok yang agak sensitif, kita tak boleh lebih air. Kita boleh kenal benda-benda tu. Kita boleh tengok. Okey? Alright. Itu menyiram. Okey. So kita tengok dalam gambar ini dia tunjuk kalau pokok lebih air macam mana, kurang air macam mana, cukup air macam mana. Kalau kurang air dia jadi layu macam tu. Kalau lebih air pun macam hampir juga. Tapi dia kita boleh tengok tanah tu basah dan sebagainya. Tapi hampir lah. Yang ni kurang air dengan lebih air tu lebih kurang. Tapi kalau air yang mencukupi pokok tadi sangat cantik, berbunga, elok dan sebagainya. Okey. Alright. Senang. Itu kalau kurang air. Settle bab menyiram. Senang. Bukan payah benda ni. Kita dah belajar lah. Dan dalam kehidupan awak pun memang awak hadapi benda ni setiap hari. Okey. Cuma kita tak tulis secara formal dan tak tahu. Oh, ini aktiviti penyelenggaraan dalam tanaman. Dia tak ada penyelenggaraan tanaman rupanya. Okey. Alright, kita tengok yang kedua pula, iaitu membaca. Okey, membaca. Okey, kita tahu dah pokok memerlukan baja untuk hidup. Nutrien tu datang daripada baja. So,
baja adalah aktiviti membekalkan nutrien ke dalam tanah. Sebab terutama dalam pasu, akar dia tak bergerak keluar panjang, dia duduk dalam pasu tu saja. Jadi kita kena bekalkan, nutrien tadi pada pokok. Keperluan pembajaan pada tamak adalah bergantung kepada jenis tumbuhan, umur dan jenis tanah tumbuhan ditanam. Kandungan baja mengajar beberapa elemen yang penting yang dibagikan kepada dua, iaitu elemen makro dan elemen mikro. Yang ini tidaklah terlalu penting untuk you all tahu, tapi at least you all tahulah. Ini apa dia elemen makro dan elemen mikro. Okay? Alright. So elemen makro, elemen utama yang diperlukan dalam kuantiti yang besar oleh tumbuhan untuk asas tumbuhan. Okey, inilah dia. Kalsium, hidrogen, ni cik tak pasti, PK, Ca ni kalium, mungkin magnesium, sulfur. Kalau elemen mikro pula, elemen yang diperlukan dalam kuantiti yang kecil untuk tumbuhan pokok. Mangan, B ni tak tahu apa ni. So inilah dia punya elemen-elemen yang perlu. Jenis baja yang biasa digunakan adalah baja organik dan baja kimia. Okey. So, tapi elemen makro dan mikro ni, makro kalau kita perlukan banyak untuk tumbuhan, mikro ni kita nak guna sikit saja. Tapi sebenarnya baja yang biasa kita guna, yang sepatutnya awak tahu ada dua dia, iaitu baja organik ataupun baja kimia. Okey. So baja organik dan ataupun baja kimia. So kita tengok dulu apa yang dikatakan dengan baja organik. Okey. Baja organik merupakan baja asli yang terkumpul daripada sisa-sisa tumbuhan, najis haiwan, bahan mineral atau kompos. Contoh baja organik adalah tahi ayam, baja tahi ayam, baja kambing, lembu, kelawar dan bahan kompos. Ini banyaklah organik. Okey. So kelebihan baja organik, kalau kita tengok kelebihan baja organik ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Ada 6 kelebihan baja. Ada 6 kelebihan baja organik. Okey. Alright. Kelebihan yang pertama, baja organik meningkatkan keupayaan dan kecekapan tanah untuk memegang air dan nutrien di dalam tanah. Kelebihan yang kedua, memperbaiki struktur tanah. Kelebihan yang ketiga, meningkatkan kandungan bahan organik dan nutrien dalam tanah. Kelebihan yang keempat, mengurangkan masalah pembentukan kerak tanah. Kelebihan yang kelima, pelepasan nutrien secara perlahan dan konsisten. Dan yang keenam, paling penting, tiada pencemaran. Pasal kita pakai bahan organik. So kita tengok pula kelemahan dia. Ada 4 kelemahan baja organik. Okey, yang pertama, memerlukan kuantiti yang agak banyak. Agak banyak kerana baja organik bertindak lebih lambat daripada baja kimia. Terdapat risiko terkena serangan patogen dan biji benih rumpat. Maksudnya kadang-kadang kita pakai baja organik ni, dia bawa rumpai lain. Dia bawa benda lain, pokok lain. Dan bila kita letak di dalam pasu kita, pokok lain akan tumbuh pula. Rumpai lain akan tumbuh. Yang tu keburukan. Keburukan yang ketiga, komposisi nutrien dalam organik baja organik tidak sama. Sebab kita tak set. Mungkin dia ada lebih benda ni. Tai ayam mungkin lebih benda ni. Tai kambing mungkin lebih benda ni. Tai lembu mungkin lebih benda ni. So kita tak boleh agak. Kalau kimia kita tahu. Kita dibuat secara kimia. Yang seterusnya kemungkinan lah ada bau yang tidak menyenangkan. Ada bau yang tak syok. Okey. So ada tadi ada 6 kelebihan dan ada 4 kelemahan. Okey, kita tengok pula baja kimia. Apa yang dikatakan dengan baja kimia? Baja kimia yang dihasilkan dari kilang melalui proses kimia, pracampuran atau sebatian untuk diberikan kepada tanaman. So kita dah tahu dah. Banyak jual di kedai-kedai yang warna pink, warna hijau, warna apa tu semua itu baja kimia. Dan daripada setting siap-siap untuk keperluan apa. Kalau untuk bunga, yang mana yang sesuai. Untuk daun, yang mana sesuai. Untuk buah, yang mana sesuai.
Tak payah fikir lah. Kita tanya je token kedai tu. Mana baja buah, dia bagi. Mana baja bunga, dia bagi. Mana baja daun, dia bagi. Okey? Alright. Jenis baja yang telah diproses kepada bentuk sama ada dah bentuk butiran, hablo atau cecair. Okey, kita tengok. Kelebihan baja kimia. Ada 5 kelebihan baja kimia. Lebih mudah larut berbanding baja organik. Akar tumbuhan tidak bertindak balas dengan cepat terhadap baja kimia. Membekalkan nutrien yang lengkap pada tanaman, mempercepatkan tumbuhan akar, daun dan bunga, boleh didapati dalam bentuk butiran, hablo dan cair. Itu kelebihan. Ada 5 kelebihan. Dan ada 4 kelemahan. Penggunaan jangka masa panjang boleh mengubah pH tanah dan mengganggu ekosistem mikrob berfaedah. Boleh menyebabkan tanaman melecur sekiranya terkena pada tanaman. Tak payah tanaman lah. Kalau awak pegang baja kimia pakai tangan sendiri dan tak awak luka, dia punya pedih tu, dia masin, dia pedih. Itu baja kimia. Okey? Jika digunakan berlebihan akan menyebabkan toksik pada tanah dan tanaman, dan yang paling kita nak elak adalah tidak mesra alam. Okey? So kita sebagai orang yang berkaitan dengan benda pertanian, landscape ni, salah satu keutamaan kita apabila kita mengurus alam sekitar, kita pastikan kita antara orang yang defend alam sekitar. Jaga alam sekitar kita, jangan rosakkan dia. Jangan mudah-mudah gunakan bahan-bahan yang boleh merosakkan alam sekitar. Sekiranya tiada pilihan tu lain. Sekiranya ada pilihan, pilihlah yang boleh menyelamatkan alam sekitar. Okey. So, ini contoh-contoh bentuk baja yang ada. Baja tadi dikata adalah bentuk hablo, adalah bentuk cecair dan juga bentuk butir. Okey, kalau kita tengok baja kimia jenis hablo, perlu dicampurkan dengan air terlebih dahulu. Yang ni bentuk hablo ni. So dia baja folia ni, so kita rendam, isi air, isi baja dan kita goncangkan dia. Okey, ini yang pertama. So yang kedua, baja kimia jenis butiran digunakan secara iaitu ditabur di atas tanah kepada tanaman. Baja butiran terdapat dalam 2 jenis iaitu baja tunggal, baja campuran, baja sepatian. Baja tunggal bukan baja satu jenis unsur saja. Yang ni satu jenis, yang ni banyak jenis unsur. Ini baja butiran. Baja butiran ni maksudnya kita boleh tabur terus ya. Yang ni yang banyak kita ada. Baja campuran, ni campuran merupakan daripada beberapa jenis baja tunggal yang dicampur secara fizikal. Kita boleh campur-campur. Kita tahu nak pakai apa. Baja sebatian, baja kimia yang diproses secara kimia dan terdiri daripada beberapa unsur yang diperlukan oleh tanaman. Okey? Alright. So ni jenis-jenis baja lah. Jenis-jenis baja, bentuk baja. Iaitu sama ada lah bentuk butir, debu atau hablo dan cecair. Okey? Ini bentuk-bentuk awak boleh tengok nanti. Okey, ni kalau kita tengok kadar pembajaan, okey, ni sebab tu orang tak membaja setiap hari. Dia ada masa pembajaan tu. Jangan membaja lama-lama mati pokok. Dia boleh mengubahkan struktur tanah. Dia boleh, tadi kita tengok tadi kelebihan baja kimia tadi, kalau banyak sangat guna boleh asidkan tanah. Jadi kita kena tahu nak membaja ni berapa lama masa dia yang diperlukan. Okey, kalau kita tengok jadual 3.1 ini, kalau contoh jenis tanaman hiasan daun, dalam pasu NPK hijau 5 gram atau setengah sudu makan. Dan kebanyakannya kita kena membaja 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, barulah pokok akan elok. Jangan baja hari-hari. Jangan setahun sekali. Setahun sekali tak hidup. Hari-hari mati. Yang sebaik mungkin selalunya diamalkan 2 minggu sekali kena membaja. Okey, kita tengok yang terakhir untuk hari ini iaitu merumpai. Apa yang dikatakan dengan merumpai? Okey, senang dia ni. Okey. Alright. Okey, merumpai proses membuang rumput atau tanaman yang tidak diperlukan bagi sesuatu kawasan. Proses ini penting bagi menghindarkan pokok daripada bersaing dengan tumbuh-tumbuhan lain untuk mendapatkan keperluan tanaman, iaitu air, udara, nutrien dan ruang. Yang ketiga, aktiviti ini perlu dilakukan dari masa ke semasa supaya ini kelihatan kemas, teratur dan menjauhkan tumbuhan daripada serangan penyakit.
boleh dilakukan dengan tangan ataupun menggunakan peralatan khas. Jadi kita tengok gambar. Ini contoh dia. Cabut rumput. Kita panggil cabut rumput tu adalah merumpai. Okey? Alright. So itu tiga jenis penyelenggaraan yang cikgu perkenalkan pada you all untuk hari ini. Iaitu yang pertama kita mulakan tadi dengan menyiram. Menyiram. Yang ini yang pertama, menyiram. Yang kedua, membaca. Dan yang ketiga, merumpai. Okey, sebagai tugasan amali, so lepas ni kalau you menyiram pokok, sama ada pakai pipe atau sebagainya, ambil gambar, snap, cikgu nak sekurang-kurangnya 3 keping gambar, you menyiram, dan bagikan cikgu untuk cikgu beri penarasan PBD. Sama juga untuk aktiviti yang kedua iaitu membaca dan aktiviti yang ketiga merumpai. Ambil gambar dan hantar pada cikgu untuk cikgu bagi penarasan PBD. Alright? So itu saja kelas kita pada hari ini. Cikgu harap penerangan cikgu ini jelas dan mudah. Tajuk kita ni mudah sangat. So seperti biasa setelah tamat saja menonton video ini, sila siapkan soalan-soalan dalam link Sokratif. Okey, setelah siapkan soalan di link Sokratif, bolehlah mengisi kehadiran di dalam GF yang cikgu sediakan. Okey, itu saja kelas kita. InsyaAllah kita jumpa pada hari Rabu pada kelas kita akan datang, menyambung lagi topik penyelenggaraan yang ada yang boleh kita laksanakan di Mesir. Itu saja, sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.